Okay guys, so untuk video kali ni saya akan ajar macam mana nak kata apa install Facebook Pixel untuk dapatkan better conversion. Okay, sebelum kita set up Facebook Pixel tu lah, first you guys kena faham apakah itu sebenarnya Facebook Pixel. Okay, so Facebook Pixel ni kalau korang baca kat sini, it is a piece of code that allows Facebook to track visitors to specific website, funnel, pages and triggering of events, specific action the person takes. Okay, apakah maksud dia? Okay, kalau korang tak faham lah, simple je. Senang cerita, kadang-kadang bila you guys ni ada website, korang tak tahu apakah apa yang website visitor korang ni buat dekat korang punya website. Adakah dia add to cart, adakah dia membeli, adakah dia orang purchase, adakah dia orang check out. Okay, so ni terutama kepada yang e-commerce lah Okay, benda ni sangat penting sebab kita kena track semua ni. Adakah kita punya landing page tu sesuai ataupun kena dengan apa yang kita dah set. Okay, so mungkin salah landing page. Okay, mungkin salah dekat iklan kita. So we need to know macam mana, apakah yang menyebabkan orang ni tak convert ke ataupun tak initiate checkout ataupun tak add to cart, something like that lah. Okay, so that's why Facebook ada Facebook Pixel. Dia yang akan bantu korang untuk track visitor korang dalam korang punya website ataupun any funnel pages lah. Okay, now next. Okay, lepas tu, what is it used for? So, primarily used for Facebook advertising to collect data for your marketing campaigns. Ini memang simple lah. Korang memang kena ada data. Bila kita bercakap pasal iklan ni, lagi-lagi digital, it's all about data lah. So, itulah kegunaan sebenarnya Facebook Pixel. Korang dapatkan data, bukan saja daripada korang punya tracking yang tadi tu, yang korang track apa yang berlaku dalam website tu sendiri, tetapi korang nak dapatkan audience yang lebih kurang. Itu nanti topik yang kemudian lah. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Okay, so macam mana cara dia? So, first you guys kena install main pixel code. Okay, main pixel code ni basically Facebook Pixel code lah. So, Facebook ni dia ada bagi Facebook Pixel. Okay, kalau korang tengok kat sini, ni tak, dia bukanlah macam ni. Tak adalah, ni just gambar saja. Okay, so first step yang korang kena buat adalah install the main pixel code across your entire website or your funnel. This is done in the header section. Paling penting ni yang korang kena faham, header section. Okay, saya akan ajar kejap lagi macam mana kita nak install dengan betul lah. Okay, so kepada yang tak faham macam mana website ni, pixel ni berfungsi lah. Okay, saya ada buat sedikit orang kata apa, animation lah dekat sini. Bukanlah animation lah, ni apa, tunjuk, orang kata apa, tunjuk ajar lah macam mana simple. Okay, so kita ambil lah orang sekarang ni tengah buka website, tengah browsing lah dekat Facebook tengah Facebook ataupun Instagram and then korang akan tiba-tiba iklan korang keluar dekat situ. Okay, so di sini lah di mana bila diorang klik di iklan korang dan diorang masuk pixel korang, masuk website korang, korang akan dapat gather data yang visitor yang masuk ke website korang. Adakah dia quality, adakah dia membeli, adakah dia potential. So ini semua very important dalam kita membuat orang kata apa, kita buat ni lah pixel ni. So inilah sedikit sebanyak. Okay, lagi detail jap saya tunjuk lagi. Okay, lepas tu kita ada event triggering. Okay, event triggering ni dia very simple lah, dia spesifik. Maksudnya bila korang install pixel code, dia akan automatically ada page view tau. Page view ni maksudnya orang akan masuk ke website korang. Okay, itu adalah page view saja. Orang tengok saja website korang. Tapi korang mungkin tak nak page view saja. Mungkin korang nak tahu, macam saya cakap tadi, dia masuk, okay, dia pergi add to cart, and then dia initiate checkout. Dia masukkan payment detail ke tak? Lepas tu dia masuk tak dekat korang punya, diorang tekan payment tak? Adakah diorang purchase? Ini event triggering. Di sana di mana saya akan ajar lebih lanjut lah dekat sini sekejap lagi. Alright, so now lagi detail lah, ni lah dia punya bentuk dia. First, visitor masuk ke landing page and then dia akan pergi dekat obviously thank you page lah. Ni funnel yang dah di-create lah contohnya lah and then diorang akan pergi thank you page. Contoh landing page ni korang offer contoh korang buat satu promotion lah and then ada keluar landing page ni. Okay, lepas tu bila diorang dah isi detail, obviously dia akan pergi dekat thank you page. Sebab bila dia dah isi detail tu, korang akan dapat lead lah. Leads ni maksudnya potential customer, something like that lah.
visitor ni mungkin dia tak isi, mungkin tak isi. Mungkin daripada 100 tu mungkin 10 je yang jadi leads korang. 100 visitor jadi 10 leads. Macam tu lah, something like that. Okay. Daripada 10 leads tu, korang boleh upsell orang lah sesuatu. Contoh macam korang letak satu sales page yang mengatakan korang sedang buat promotion ke ataupun menjual, korang tengah jual ni ke apa ke, yang boleh menyelesaikan masalah diorang. So di sini mana korang boleh initiate checkout. Diorang boleh initiate checkout. Maksudnya diorang ada potensi lah mungkin nak beli ataupun tak nak beli. Kalau diorang tak nak beli, then diorang keluar daripada page ni lah. Tapi kalau diorang decide untuk beli, then diorang akan pergi initiate checkout. Dalam Pixel nanti kita akan create ni semua. And then bila diorang tekan checkout, and then diorang masukkan payment detail dan tekan submit ataupun purchase ke apa ke, diorang akan keluar purchase kat sini. Simple. Okay, so funnel dia lagi banyak visitor, lagi banyak jugalah dekat confirmation page, dekat page yang orang purchase ni. Okay, so 100 macam tadi lah, mungkin 100 orang tu 10 je yang isi, yang leads tu. And then lagi 10 tu mungkin initial checkout tu mungkin ada lagi 5. Okay, 5. And then 1 je yang beli. So, korang kena faham inilah dia funnel. Funnel ni very simple dan direct lah. Okay, so next. Okay, tak apa. Audience ni tak apa. Ni nanti kemudian. Dia ada topik yang berbeza. Okay, so setakat ni saya harap korang faham. Kalau korang tak faham, korang boleh rewind balik apakah yang saya masukkan ni. Okay, now apa yang kita nak buat adalah okay guys, so tadi kita dah cakap pasal kenapa pentingnya Facebook Pixel ni. Okay, kali ni aku nak ajar korang macam mana nak setting Facebook Pixel ni dalam korang punya website. Okay, yang dah sampai ke sini usually dah tahulah apa kegunaan Facebook Pixel dan juga kepentingan dia. So saya tak payah ulang lagi. Tapi yang dekat sini lah paling penting sekali korang nak kena create the best pixel. Bukanlah the best pun, tapi kena create dan juga kena install the pixel, setup dalam website korang betul-betul. Okay, dia tak susah pun. Cuma dalam nanti untuk semua jenis campaign objektif yang kecuali conversion dia senang sikit, tapi kalau yang bukan tu dia lebih detail sikit lah. Yang conversion ni dia lebih detail. Okay, right, tapi tak apa, kita akan pergi dulu satu-satu. Okay, so korang pergi dekat business manager korang, business setting korang tu. Kalau korang tak ingat kat mana, pergi dulu dekat business facebook.com ni, and then tekan business setting, and then korang akan keluar kat satu ni lah, tempat ni lah. Lepas tu dia akan, korang pergi dekat bawah, dekat bahagian data source ni, korang klik sini, and then tekanlah pixel. Okay, so di sini lah di mana korang setting pixel korang. Okay, so macam mana nak setting pixel? Okay, simple. First, kita tekan add. So dekat add ni korang akan create pixel lah. So namakan pixel korang. So korang kasih nama. Okay, so contoh saya letak rahsia iklan sebenar baru, pixel baru. Okay lah, taklah pixel baru ada banyak tu saya buat testing. Okay, so jangan lupa letak korang punya URL lah, website URL korang. Okay, tekan continue. Okay, so korang tekan setup pixel now ni. Senang, terus setup je. Okay, so kalau korang nampak ada 3 option dekat sini. Korang bolehlah godek satu-satu. Okay, so sekarang ni email instruction to a developer, manually add pixel code to website dan juga add code using a partner integration. Okay, so kalau korang nampak email instruction to developer ni kalau korang ada web developer lah, website yang ada orang buat website korang. Yang ni korang boleh hantar email dekat developer korang dan juga hantar code tu lah, hantar code dan juga instruction macam mana nak install dia. Simple je, website developer faham lah dia punya code-code ni semua. And then 2 option ni kalau korang nak install sendiri. Okay, so saya akan bagi tahu satu dulu. Add code using a partner integration ni kalau korang ada menggunakan website platform seperti WordPress, Shopify, Squarespace, WooCommerce and banyak lagi lah, Joomla. Yang tu boleh korang guna yang ni. Okay, so kalau korang tengok, nampak? Ada beberapa kan? So 3D Card lah, Benzugle lah, WooCommerce lah, semua ni kan? Right. So korang boleh guna Wix pun ada. So nampak Wix, Webflow. Okay, tetapi kalau korang tak ada ni semua, korang kena install manual. Install manual je saya ajar. So kalau korang ada pakai yang ni, korang kena tekan je lah contoh WooCommerce kan. So korang kena download zip file dia. Korang kena follow lah instruction dia. Yang paling penting korang follow instruction dia. Kalau Shopify,
Follow jugalah dia punya instruction, tekan je si instruction ni, nanti dia akan bawa kat new tab. So korang kena baca je. Okay. Yang lain pun samalah. Contoh WordPress kan. Dia ada tunjuk. So simple je. Okay. Alright. So tapi yang ni kalau korang ada guna integration lah. Maksudnya yang listing website yang korang buat tu ada dalam list yang Facebook bagi ni. Tapi kalau korang tak ada, korang kena install manually. Macam mana? Tak apa, saya akan ajar. Close dulu. Okay, so tadi kan rahsia pixel baru ni kan. Okay, setting dululah. Letak add people dulu. Contoh korang letaklah nama orang ke nak ajak yang lain je kan. So, manage pixel. Saya nak full control lah. Admin access. Okay, assign. Okay, dah assign. Okay, lepas tu, korang pergi dekat bahagian partner ni tak perlu. Tak ada apa sangat. Connected asset ni paling penting. So, tekan situ. Masukkan add account yang korang nak tu. Okay, so add. Dah settle. Okay. Now nampak dia sekarang ni no activity kan, merah lagi. So apa yang korang perlu buat adalah korang tekan ni, open in events manager. Okay, so dia akan bawa ke next step lah. Okay, next step ni dia ada beberapa benda yang korang kena buat. Okay, so first thing first, tadi tu kita tak habis setup lagi lah. Sebab tak ada integration kan. Saya tak ada integration lah. Kalau korang ada, korang boleh teruskan. Tapi kalau tak ada, alright, tekan dekat sini. Kan ada overview ni. Korang continue pixel setup. Tekan pixel ni, connect. And install code manually. Macam biasa. So, copy code ni. Okay, so copy code. Dia ada bagi tahu lah macam mana nak install dia. Letak dekat header. Dia kata letak dekat header section of your website. Pixel has two part. Base code and event text. So, macam saya kena letak lah. Okay, saya pakai ClickFunnels. So, saya dah tahu dah kat mana nak letak dia. Kalau korang yang ada pakai ClickFunnels, bolehlah juga test. Okay, save and update setting. Selepas tu, okay, balik kat step balik. Ni sekadar contoh je, saya tunjuk contoh. Saya akan tunjuk contoh macam mana lah install dia. So simple as that je. Copy code tu, make sure copy code dia betul. And then paste dia. Ni dah ada, cuma saya letak lagi sekali lah untuk testing. Lepas tu saya save. Lepas dah save. Alright, dah save. Now kita akan kita akan continue. Okay, ni tak perlu, yang ni just biar je, continue je. Alright, so yang ni kalau korang nak guna ni lah, kalau korang nak install setup yang orang kata apa, yang macam kata tu add to cart tu semua, itu korang boleh gunakan ni lah. Tapi jom kita test dulu, boleh ke tak? Okay, sekarang ni tak boleh kan? Kita test lagi sekali. Kita test. Kadang ada yang boleh, ada yang tak boleh. Okay, boleh kan? Okay, so tak apa. Kita dah letak ni kan, kita letak test events. Kita tengok test event, letak website URL. Website. Kita tengok dia dah detect belum. Okay, let's see. Okay, so nampak. Kalau korang tengok balik dekat korang punya manager tadi, dia proses, sedang memproses. Okay, macam mana nak tahu? Okay, nampak dia dah hijau sini kan. Maknanya bagus lah. dia dah aktif. Okay, ini cara yang pertama untuk korang tahu pixel korang ni elok tak di-install. Okay, so kalau tak elok dia akan kuning atau merah. Tapi kalau korang nak tengok cara lain, okay, saya akan tunjuk cara dia. Adalah simple je. Korang pergi dekat, ada video bawah ni ada, saya letak link Facebook Pixel Helper nama dia. Pixel Helper. Ataupun korang boleh google dia lah, Facebook Pixel Helper ni. Korang tekan yang atas sekali. And then dia ada ni lah, Chrome extension ni yang korang boleh download. And then korang boleh letak dekat sini lah. Dia akan keluar kat sini. Macam saya dah download, korang download je. Tekan dia, lepas tu nanti dia setting lah sendiri. Okay, so nampak no pixel found lah sekarang ni. On ni page ni lah. Bukannya kat website saya. Okay, kalau saya nak tahu website saya dah ada belum? Okay, saya tekan sini. Kita saya refresh dia sekali. Now, nampak? Dah ada kan? Hijau. Maknanya dia dah install dengan baiknya. Okay, so setakat ni, ini untuk korang tahulah Facebook Pixel korang dah di-install belum. Okay, now kalau korang nampak dia dah detect 2 view kan. Okay, so biar je dulu. Okay, tapi korang kena faham
untuk kita buat orang kata apa? Untuk kita buat testing ni semua, is very important untuk korang update dengan situasi. Kalau korang perasan dekat atas ni, important changes affecting web events. Apple has announced changes to iOS 14 device ni. So maknanya dia kena ada verified domain. Simple dia ni lah. Korang kena beli domain dan verify. Kalau korang ada website yang ada tulis dash Shopify ataupun dash ClickFunnels, dia bahaya sikit. So Facebook dia dah orang kata apa, dia dah tak, orang kata bukan dia dah tak boleh lah buat gitu. Dia kena, korang kena verify domain korang. So suggestion saya, korang belilah domain korang. Saya rasa tak mahal pun. Paling mahal pun RM100 setahun. Okay, so macam mana nak buat benda ni? Simple je. Korang pergi go to resources center ni, dia akan pergi ke tab yang baru. Okay, sekejap. Oh, silap. Okay. Bukan. You guys kena pergi dekat business tool. Okay, sekejap. Okay, custom conversion. Okay, ni tak ada masalah lah. Okay. Okay, so korang kena verify kan korang punya apa tu kita panggil tu, korang punya domain tu. So ni kan, korang pergi balik kat business setting tadi, saya dah tekan tadi. And then korang pergi kat brand safety ni. Tekan sini and then domains. Tekan domains. Okay, so korang kena verify kan korang punya domain. Macam mana? Contoh macam ni kan, ni tak verify lagi lah. Okay, so what you can do adalah you kena copy. Dia ada beberapa cara, tapi usually saya guna cara meta tag ni lah. Meta tag ni korang tarik and then korang masukkan dekat korang punya domain homepage lah. So contoh macam ni kan, saya letak kat sini. Ni kan, okay, saya letak kat bawah dia. Okay, make sure dekat bawah. Okay, kalau korang tak pasti, korang boleh tengoklah cara macam mana. Sebab saya tak boleh tunjuk semua cara, sebab satu dia leceh sikit lah. Tapi saya tunjuk macam mana lah, simple dia, macam mana korang nak download, install korang punya tag ni semua. And then ini pun saya masukkan dekat bahagian sini. Alright. Okay, kalau dia tak, yang ni saya test saja, saya buat saja, saya test saja. Sebab yang lain saya dah verify dah. Okay, so lepas korang dah masukkan semua, korang bolehlah klik verify dulu. Kalau dia tak verify lagi, then korang kena contact FB lah macam ni kan. Tapi tak apa, saya tak masalah sebab saya dah verify dah dengan yang satu lagi punya page, punya domain. So yang ni sekadar tunjuk saja. Okay, so now kita kembali balik ke you guys punya korang punya pixel tadi. Okay, korang pergi dekat data source ni. Okay, pergi pixel balik. Okay, so saya akan tunjuk mana pixel yang dah jadi di-install lah. Okay, saya buka kat sini. Pilih pixel korang pixel yang korang dah create tadi. Okay, korang open event manager. Okay, so ini adalah salah satu contoh inilah pixel yang kita orang dah ni. Kalau korang perasan nampak ni ada merah ni, ada warning lah. Ada warning diagnostic. Jom kita tengok diagnostic dia. Dia tak ada masalah sangat pun. Ni domain sending data. Okay, tak ada masalah sangat pun. Cuma korang make sure lah korang punya domain tu di verify dengan betul. Belilah domain, tak mahal pun. Just invest lah untuk korang punya business dan juga create satu website page yang menarik. Okay, dia tak apa. Okay, so as you can see, bila korang dah create, bila korang dah create korang punya pixel, korang kena create custom conversion korang sendiri. Kalau korang perasan dekat sini lah, nampak ada orang page view. Usually bila dah create pixel korang, page view ni akan automatic ada. So yang ni korang tak perlu kacau lah, dia memang akan ada. Maksudnya semua orang akan tengok page korang. Okay, so and then apa yang korang perlu set adalah beberapa lagi beberapa custom conversion yang korang kena buat lah. So seperti yang korang tengok, view content, purchase, initiate checkout, add payment info, add to cart and lead. Okay, so tak perlu semua yang ada pun sama, tak apa. Macam add payment info ni tak payah, tak apa. Cuma kita masuk ke mana yang pentingnya. So macam mana kita nak masukkan? Okay, simple.
korang pergi dekat bahagian create ni. Okay, korang pergi bawah sekali, create custom conversion ni. Okay, lepas tu korang klik. Okay, now korang kena name dia dengan betul tau. Takut nanti korang salah name, masalah agak nanti. Okay, so kita pergi ke first, view content. Okay, view content ni saya suggest, ni pixel pilih yang betul lah. Pilih yang mana yang korang dah set Okay, URL traffic ni biar je. Okay, so yang ni korang tekan dekat standard event optimization ni, korang choose Okay, view content ni korang pilih bahagian view content lah. So nama pun view content, kita letak view content. Okay, so dekat sini yang paling penting lah, URL content apa. Okay, so korang letak je korang punya nama domain tu sendirilah. Kalau dia www.famous-academy.com. Okay, so dia akan detect semua yang ada link ni. Kalau kalau dia contohnya, kalau dia pergi www.famousacademy.com pun /webinar tu kan, free webinar tu pun diorang still akan detect as a view content. Sebab apa? Sebab dia ada URL tu contains perkataan link ni lah, www.famousacademy.com. Kalau tiba-tiba dia bahagian checkout pun sama juga, still lagi. So saya letak je korang punya main domain tu lah, homepage korang punya domain. Okay, yang ni tak perlu, tak payah, tak apa, jangan risau. Okay, so korang boleh tekan create lah lepas tu. Macam ni, ni saya test saja, saya cancel sebab dah ada kan. Okay, so tekan cancel. Okay, so view content dah ada. Okay, now kita tekan purchase pula. Okay, sama juga, create custom conversion. Okay, purchase, letaklah purchase. Okay, macam mana korang nak tahu dia purchase ke tak? Okay, simple. Yang ni biar saja. Ini korang boleh pilih lah standard event. Purchase. Okay, purchase. And then dia akan letak URL contains apa. Okay, yang ni equals tu. Korang kena equals lah. Sebab takut nanti dia detect semua tempat tu dia orang tekan button je ataupun submit any leads ke apa ke, dia akan still detect sebagai sales, purchase. Contoh kat sini, bila dia tekan ni je, dia kira purchase juga. Tekan ni je, kira purchase juga. Kira tak nak benda tu berlaku. So, apa yang korang boleh buat adalah korang letak URL equals to kalau suggestion saya, thank you page korang lah. Tapi korang kena tengok balik funnel korang. Okay, macam funnel saya adalah order confirmation. Contohnya saya letak order confirmation ni punya link. Okay, sekejap saya nak make sure betul ke tak. Okay, congrats, order complete kan. Okay, so saya letak ni. So anything bila orang masuk di sini maknanya dah ada orang purchase. Okay, so memang tak boleh tipu lah sebab funnel dia takkan orang jumpa kan. Unless saya je lah. Okay, so kalau korang mungkin thank you page ke atau apa kan, korang kena make sure link tu betul. Tapi janji dia equals dengan apa. Okay, alright, so lepas tu korang boleh create. Okay, so itu adalah second one. And then initial checkout pun penting juga. Sebab yang ni korang boleh dapatkan data yang penting juga. Sama juga, tekan create conversion. Initial checkout. Okay, so pilih ni initial checkout. Okay, URL contains equals tu lah. Equals. So, equals tu sama juga. Pilih mana yang bersesuaian. So, initial checkout ni maksudnya dia dah masuk dekat order, dekat bahagian nak isi detail lah. Dia dah tekan macam, dia berminat, dia nak beli dah. Dia kan nak masuk payment detail lah. So, macam saya punya order form lah, nampak. Ni order form kan. Okay, so saya letak macam ni. Okay, so saya boleh create. Tapi saya tak create lah sebab saya dah ada kan. Okay, so cancel je. Korang create lah. Nanti dia akan detect. Okay, so lepas tu dia ada add payment info pun boleh juga. Macam kita letak. Tapi yang ni tak ni pun tak apa. Tak payah sangat pun tak apa. Yang penting add to cart ni pun sama juga. Penting juga. So, kita letak create custom conversion. Add to cart. Okay, so ini pun pilih add to cart. Okay, so sama juga. Content apa. So kena pandai lah. Kalau korang ada page add to cart tu kan, so maknanya dia dah ready membeli. So kena tahu funnel korang kena faham dulu funnel korang sendiri. Okay, so macam saya tak ada add to cart sebab ini adalah saya memang tak ada add to cart punya ni lah. Selalunya kalau e-commerce selalu ada. Macam saya tak ada. Okay, lepas tu bahagian leads ni lah. Lead ni paling penting. Lead ni, okay, so kita create jom kita create.
Lead ni kita letak leads. Okay, so lead ni tekan je lead. Lead ni maksudnya diisi apa-apa detail, dia akan masuk. So maksudnya kat sini bila dah masuk sini, kan of course first funnel saya adalah orang masuk dekat sinilah webinar. Lepas tu bila dah dapat detail, barulah orang kata apa, dia pergi to the next page. So maksudnya dekat sini. So ini adalah leads. Okay, alright. So saya masukkan ni. Okay, so saya pun boleh create. Okay, saya cancel lah. Okay, oh sorry, tadi bahagian view content tadi, saya explain balik. So korang tekan view content tu, content, and then korang pilih lah view content ni. So sama juga, letak je famous kalau URL main korang lah, URL main korang tu apa. Kalau abc.com, abc.com lah. Kalau abc.my, abc.my. Okay, alright. So itu yang paling penting dalam korang punya apa nama tu, pixel lah, setting up pixel. Okay, ini baru bahagian setting pixel. Okay, kita belum lagi bahagian setting up audience. Okay, yang paling penting bila kita buat yang setting pixel ni, macam saya tak nak tunjuk semua lah, sebab banyak sangat. Kalau contoh kejap, satu student ni mungkin dekat bahagian WordPress, kat sini pula Joomla, ataupun ini Shopify apa semua kan. Saya tak boleh nak ajar satu-satu. Tapi apa korang boleh buat lah, mungkin korang tekan je button yang Facebook dah bagi tu, see instruction diorang akan tunjuk ajar macam mana. Simple je. Kalau korang dah tahu, dah ada, bagus. Tapi kalau mungkin korang nak setting balik ke, okay, setting balik lah. Okay, alright. So itu saja untuk setting up pixel. Okay, lepas nanti kita akan jumpa next video. Kita akan set up audience pula. Yang ni pun penting jugalah dalam kita punya daily punya ni lah. Daily punya, bukanlah daily, kita punya pemilihan campaign lah. So bila kita buat ada audience yang betul, ada audience yang tepat, dan juga yang very targeted, memang easy lah korang nak dapatkan marketing korang berbaloi lah. Okay, alright. So thank you so much guys, and I'll see you in the next video.